Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni nak buat sesuatu. Dia takkan dapat buat melainkan diizin oleh Allah. Sekarang ni seluruh makhluk lah, umpama manusia berkumpul untuk hilangkan COVID-19 ni. Seluruh manusia seluruh dunia. Boleh ke? Banyak orang percaya boleh. Tapi jawapannya tak boleh melainkan diizin oleh Allah. Mereka tak ada diizin oleh Allah ni, tak ada. Sebab Allah tak ada. Dalam kehidupan seluruh manusia di dunia ni, Allah tak ada. So dia orang tak pernah cakap kalau Allah izin. Tak ada. Kita akan dapat vaksin dengan izin Allah. Vaksin tu boleh menghilangkan COVID-19. Izin tu tak ada. Setakat ni lah tak pernah dengar ni. Mana-mana orang dan menteri ke presiden ke mana-mana negara, dia orang dengan penuh yakin COVID ni ada, vaksin tu ada, COVID ni hilang. Inilah kepercayaan yang salah, menunjukkan seluruh manusia seluruh dunia ni dia punya yakin salah. Dia orang sangat percaya lah kalau vaksin ada, COVID ni hilang. Jadi mereka dah dapat vaksin dah apply dah kat Britain. Terus virus tu mutate pula ke satu yang lebih cepat membiak, infecting, yang lebih cepat. So kena cari vaksin lain, dan ada kemungkinan juga bila dapat vaksin lagi pun tak boleh eradicate, tak boleh hilangkan COVID-19 ni. Sama ada vaksin tu halal, mufti kita kata jangan ragu-ragu. Mana dia tahu? Cakap je jangan ragu-ragu. Selidik kau dah check kalau dia guna apa-apa. Kita tak tahu lagi halal tidak, tapi kita terus mahu guna. Mufti ni, wilayah Menteri Agama, jangan ragu-ragu. Kau boleh pasti ada buat penyidikan, ada tanya. Tak ada tanya lagi. Itu satu hal lagi. Sama ada dia halal atau tidak. Yang kedua, efektif tidak. Jadi tak ada benda yang berkesan kecuali diizin oleh Allah. Benda ni nak berlaku semua dengan izin Allah, tak ada satu pun. Tapi manusia tak percaya. Seluruh manusia di seluruh dunia ni tak percaya Allah berkuasa. Mereka kata sains berkuasa. Kita macam Presiden Amerika Joe Biden dengan Donald Trump. Donald Trump tak percaya sains. Tak ada kata Donald Trump. Dia percaya drug yang anti-malaria tu boleh guna untuk COVID-19. Saintis di Amerika kita tak boleh, not effective, not proven.
Dia berjaya nak drug tu. India buat drug tu. Chloroquine. Hydrochloroquine. Jadi yang Biden kita percaya sains. Yang percaya Allah tak ada. Satu orang pun kat dunia ni tak ada kata kami percaya Allah, tak ada. Melainkan saya bukan presiden. Jadi itu menunjukkan orang seluruh dunia ni termasuk Rashidi ni kan, tak percaya Allah buat. Termasuk Yazid ni kan. Yazid dia ikut apa Perdana Menteri Presiden dunia ni nak cakap. Kita percaya sains. Kita ikut sains. Mereka Allah tak ada. Nah, sebenarnya tak ada yang boleh berlaku melainkan izin Allah. Semua orang bila dicakapnya tu mengangguk macam Azri tu. Tapi dia tak percaya Allah yang dia percaya juga vaksin tu berkesan. Kalau tak dicakap macam ni, yang mana tahu. Ingatkan vaksin tu akan hilangkan COVID-19. Dan kita akan boleh buat election, general election. Orang parti politik menganggaplah buat election boleh buat bulan Ogos. Vaksin dapat hari ni ke besok. Yang diberi kepada frontlines free. Orang lain kena bayar. Kena bayar kan tuan? Tak tahu. Free kepada siapa? Semua orang rakyat Malaysia. Dia kena bayar. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tak boleh kalau Allah tak izin. Seluruh manusia berkumpul. Macam sekarang, nak menghilangkan COVID ni, dia tak boleh hilang. Melainkan Allah izin. Ini tak pernah ada orang cakapnya. Tak ingat pun nak cakapnya. Semasuklah orang yang dikatakan ulama lah. Mereka punya iman pun lebih kurang. Iman semua orang. Ilmu banyak. Ilmu atau tahu tentang Islam tu banyak. Sebab itu jadi dipanggil ulama, mufti, ustaz. Iman tu lemah. Iman tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang memberi faedah bahaya melainkan Allah, tu hampir tak ada. Jadi buat fatwa berdasarkan tu lah. Semua orang faham, ini sains, kita kena ambil ubat. Islam memerintah kita pakai ubat. Dia tak kata ubat tu hanya asbab. Ubat bukan boleh sembuhkan kita. Bagi tahu saya mana ubat boleh sembuhkan tanpa izin Allah. Ada? Boleh atau tidak? Mana boleh? Ubat tu bukan Tuhan. Duit boleh bagi apa senda. Betul atau tidak ayat tu? Pendi. Tahu Pendi salah. Duit boleh bagi apa senda. Betul atau tidak Pendi? Salah. Tapi dalam hati kau? Boleh ya. Kan? Semua orang percaya. Ada duit, boleh lah. Tak ada duit, mana nak jalan? Jangan. Nak hidupkan masjid, nak makmurkan masjid, kena ada duit. Tak ada duit, mana boleh? Nak panggil ustaz ni kena ada duit. Lepas tu nak ada makan-makan pula, kena ada duit. Tak ada orang tak nak datang. Ustaz-ustaz yang baik tak nak datang dia. Ya, ustaz yang tak berapa bagus pun, kalau tak ada langsung tak ada bagi duit, sekali dia datang. Jadi surau-surau yang tak ada jemaat, yang tak ada duit. Dan surau tu pula keliling semua orang yang kedekut. Yang tak suka sedekah. Tak adalah boleh panggil ustaz. Senyap aje lah.
Bila Jumaat tabligh dia datang. Itu pun dia tak nak duduk. Yang kata ceramah tak bermutu. Asal-asal itu je. Lepasnya, akhirnya dia orang minta kita suruh keluar pula. Tinggal kerja kita, anak bini kita. Mana kita nak duduk? Cabut lah. Bila Jumaat tabligh datangnya, ini masa kita tak datang surau. Dan tak duduk majlis dia. Sebab mereka ni macam orang tak betul sikit. Ceramah-ceramah, makan tak ada kasih, walaupun free. Lepas tu suruh kita keluar. Itu kita tak nak. Tak bagi nama nanti ditolak-tolak. Kita suruh, kita bagi nama, suruh, kita bagi nama. Jadi bapa tuan sekalian, semua orang nampak duit buat di dunia ni. Dia orang tak nampak Allah buat. Tapi kalau dia cakap Allah buat, betul. Percaya? Duit buat. Jadi bila kita percaya duit buat, mana duit Tuhan kita lah. Walaupun kita tak kata dia Tuhan, tapi kita ikut apa duit cakap lah. Ya, duit banyak, kita buatlah mengikut duit banyak lah. Duit tak ada, buat macam duit tak ada. Kita tak ada tanya, kita tak ada tahu bagaimana nak guna duit yang Allah mahu. Kita tak tanya. Quran pun tak baca, mana nak tahu Quran yang diterjemah dan ditafsir. Tak baca. Kalau baca Quran Arab aja tu, mana nak tahu. Macam Azri baca Quran tu bahasa Arab, dia tak tahu sampai hari ni apa dia baca. Sampai ke hari ni apa yang dia baca dulu, satu pun dia tak tahu. Sekarang bila Quran tu dengan izin Allah saya dah ambil yang bahasa Inggeris, lepas tu tafsir ni. Itu baru insya-Allah lah boleh tahu apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tak mahu. Tapi kalau itu pun tak nak baca, tak tahu. Saya tanya berapa lama kamu baca Quran saya? Setengah jam pun dah penat. 10 minit nak baca isi Quran tu berat. 10 minit, 15 minit dah letih. Jadi buku berapa kau Samad dah baca? Dia kata dah sampai buku 8. Belum habis-habis lagi. Dah berapa lama kau buku 8? Dah 4 bulan dah. Dari buku 1 ke buku 8. Maknanya dah bertahun lah. Berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, dengan izin Allah saya buku 1 sampai buku 9 sekarang. Dan buku 10 sekarang saya baca. Sebulan ni, 2 bulan. Dia 2 tahun setengah. Sebab berat nak baca Quran tu. Lepas tu tak ingat pula. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni dia tak tahu apa Allah mahu. Masalah yang besar hari ni orang Islam lah. Orang bukan Islam tak. Orang Islam, dia tak tahu apa Allah mahu. Jadi bila kita tak tahu apa Allah mahu, mana kita tak ada ilmu lah. Walau baca Quran, ilmu tak ada. Walau baca apa pun, ilmu tak ada. Sebab ilmu tu nak tahu cerita je dia kata. Nak tahu hukum. Hukum kan, tak nak tahu cara-cara. Sebenarnya hidup kita ni kena ikut apa Allah mahu. Baru namanya agama. Kita ni orang beragama. Bila hidup mengikut apa Allah mahu dan meninggalkan apa yang Allah tak mahu. Itu kita kena tahu. Dan di mana kita nak tahu tu? Dengan baca Quran dengan faham. Dan untuk faham Quran tu kita kena baca yang tafsirnya. Perlahan-lahan tau. Kita kena tahu apa Allah mahu. Itu namanya ilmu.
Ilmu apa? Kalau tanya apa ilmu, banyak orang kata tahu. Bukan tahu aja. Tahu apa saya mau, apa negara mau, apa ni mau, tak. Kita baca sejarah. Dari sejarah tu kita kena tahu apa Allah mau. Jadi ilmu sebenarnya yang manfaat. Kita berbuat apa yang Allah mau dan meninggalkan apa yang Allah tak mau. Baru kita dapat cinta Allah, baru kita dapat kekasih Allah, menjadi kekasih Allah. Itulah baru kita boleh selamat dari azab neraka, masuk surga. Kalau ilmu lain tu mana nak ada manfaat? Kan? Kita kata buat tat, ilmu buat tat, ilmu buat keripap, ilmu buat komputer, ilmu itu bukan ilmu yang manfaat. Setengah tak panggil tu ilmu, itu panggil macam satu benda yang apa, kemahiran, tentang kemahiran hidup untuk melangsungkan kehidupan ni. Buat telefon boleh cakap, buat kereta boleh jalan. Macam mana nak buat kereta tu tak dipanggil ilmu yang dikatakan ilmu tu. Yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ilmu tu yang buat Allah suka. Tahu tak? Kalau yang bukan buat Allah suka tu tak namanya ilmu. Orang belajar agama, boleh berceramah agama, dia tak manfaat tu. Belajar jadi ustaz, jadi itu berceramah, sedap. Orang panggil, dapat duit, kereta bertukar, rumah bertukar. Oh, itu bukan ilmu sebenarnya. Tak membuat diri dia orang lain dekat dengan Allah. Kita nak dekat dengan Allah, kena tahu apa Allah mau. Itu nama ilmu. Saya seorang je kat dunia ni yang mentafsir ilmu ni, apa Allah mau tau. Tak ada orang lain kat dunia ni, seluruh dunia. Ini baru je kamu dengar. Mana kamu ada dengar sebelum ni? Banyak perkara kamu belum dengar. Sebelum saya cakap, kan? Saya ni macam buat agama yang tak pernah disebut dulu. Banyak perkara. Kan? Perintah pertama selepas mengucap, mana ada orang cakap kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Tak ada. Pertama kali seluruh dunia tak cakap. Itu pun dah seluruh dunia tak cakap. Ilmu ni apa Allah mau dan apa Allah tak mau. Kita kena tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak buat Allah suka? Dan kita tidak berbuat seperti mana Allah mau. Ya. Jadi orang alim ni namanya orang yang tahu apa Allah mau dan apa Allah tak mau. Ulama namanya orang beramal apa yang Allah mau, meninggalkan apa yang Allah mau. Jadi nama alim ulama. Tapi sekarang dia salah arti kan alim ulama ni. Orang yang pandai baca Arab, baca kitab, tak tahu apa Allah mau, tak amal apa Allah mau. Boleh bercerita je, boleh ceramah. Itulah yang jadi namanya ulama sekarang. Alim ulama sekarang orang pandai bercerita dan pandai berceramah. Jadi nak sesuaikan dia pakai jubah, pakailah topi, itu senang aja. Jadi kalau dia banyak tahu, banyak hafal, Quran hafal, hadis hafal, tapi tak tahu apa lama. Tapi dia dipanggil ulama lah, alim ulama. Itulah silap besar. Jadi ikut alim ulama yang macam tu, tak adalah dibawa kepada Allah. Sebab tak tahu apa Allah mau dan tak berbuat seperti mana Allah mau. Taklah jadi orang dekat dengan Allah. Bila tak dekat dengan Allah, mana masuk surga? Tentulah masuk neraka. Kita hari ni, kita nak jadi kekasih Allah, kita kena tahu apa Allah mau dulu, kemudian berbuat mengikut apa dia mau. Itu tak tahu, mana boleh ada ilmu. Itu sebab hari ni
Orang tak faham apa itu ilmu, apa dia alim, apa dia ulama, semua tak faham. Jadi bila tak faham ni namanya jahil, tapi sebut jahil, oh itu aman. Boleh kita belajar agama banyak jahil tak? Kamu banyak belajar agama tapi tak tahu apa Allah mahu. Buat kerja dakwah je kamu tak tahu. Yang Allah itu kerja yang Allah suka. Malah kau kata tak payah, ini bagus saja. Hukum pun tak tahu. Jadi macam mana dipanggil ulama pula? Ulama ni berbuat apa yang Allah mahu. Setiap waktu dia ulama. Dia tak alim, dia tahu pada setiap waktu apa Allah mahu. Apa perintah yang paling Allah suka pada setiap waktu dia tahu. Dan dia berbuat. Baru nama alim ulama. Jadi kalau kita panggil satu orang alim ulama, ini satu darjat sangat tinggi sebenarnya. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Yang kita guna hari ni, panggil orang alim ulama ni, dia bukan alim ulama. Kita je yang panggil. Sebab kita sendiri tak faham apa dia alim ulama. Kita kata asal belajar agama je. Lepas tu jubah, serban, mengajar agama kat sekolah, mengajar agama kat universiti, bekerja dekat pusat Islam, kira ulama. Dapat kerja mufti pula, mufti wilayah, mufti Kedah, kita pun panggil ulama. Tapi di sisi Allah, ulama ni tahu apa dia mahu, berbuat seperti mana dia mahu. Alim tahu apa dia mahu. Jadi kita sebenarnya tak tahu apa Allah mahu. Nak tahu apa Allah mahu tu kena baca Quran. Nak faham Quran tu kena ada iman. Nak dapat iman tu kena buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri. Cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka. Itu tak buat. Semayang aja. Jadi macam mana nak iman kuat? Kalau iman tak kuat, mana nak faham Quran? Mana nak tahu apa Allah mahu? Kalau tak tahu, mana nak buat? Jadi mana nak jadi alim ulama? Tak boleh jadi ya. Jadi hari ni yang kita ikut, yang sepatutnya ikut alim ulama, bukan. Jadi ikut alim ulama, rupanya bukan. Orang tahu dan baca banyak kitab je. Tandanya mereka tak tahu apa Allah mahu. Mereka tak jaga sembahyang berjemaah. Banyak kan. Dia orang tak ada bergegas sembahyang berjemaah. Dia orang sembahyang je. Berjemaah tak ada. Mereka tak tahu apa Allah mahu. Mereka tak buat kerja dakwah macam Nabi. Mana mereka tak tahu. Mereka tak sembahyang macam Nabi. Tidak buat kerja dakwah macam Nabi. Mereka tak puasa macam Nabi. Tak suka bagi sedekah macam Nabi. Mana boleh ulama pula. Jadi tuan-tuan, sejak lama, bukan baru, sejak lama orang Islam ni tak ada ulama, tak ada alim ulama di kalangan mereka. Yang ada mereka Yahudi masuk Islam. Yang Yahudi ni otak pandai, dia hafal hadis, hafal tu semua hafal. Kecil-kecil lagi hafal, dia orang jadi ulama. Lepas tu dia yang tujuan masuk Islam, nak rosakkan Islam. Buat hadis palsu banyak. Itu adalah. Yang ulama-ulama Islam kebanyakannya, setengahnya Yahudi. Masuk Islam. Semua hadis ditukar. Quran tak boleh tukar. Tapi dia orang tak faham Quran bila iman tak ada. Iman tak ada bila tak buat kerja macam Nabi. Macam mana nak kuat iman? Kerja Nabi tak buat. Kerja Nabi tu mengajak manusia kepada Allah. Di lorong-lorong, di jalan-jalan. Itu tak buat. Oh, itu Nabi aja. Semayang aja kita buat. Kenapa cakap semayang Nabi je? Tak payahlah semua tak payah. Apa Nabi buat jangan ikut. Bukan semayang aja ikut. Cakap dakwah kenapa tak ikut? Itu Nabi. Kalau itu Nabi, semayang pun itu Nabi. Itu Nabi. Kita ni kena ikut apa saja Nabi buat. Yang Nabi cakap
jangan buat. Kalau Nabi cakap jangan buat, barulah tak boleh ikut. Yang ada dalam Quran, Nabi boleh kahwin ikut suka dia. Kita hanya kahwin 1, 2, 3, 4. Kalau takut adil, kahwin 1. Itu kita punya. Yang ni dia tak sebut. Dia sebut kahwin 1, 2, 3, 4. Jika takut berlaku adil, kahwin 1. Itu tak sebut. Sebab nafsu. Itu yang dia tak faham apa Allah mahu. Beramal agama dengan tak tahu apa Allah mahu, sesatlah jadi. Ikut Quran jadi sesat. Nah, kata kita ikut Quran. Ikut Quran apa? Kau tak tahu apa Allah mahu, kau tak faham Quran tu. Iman pun tak ada. Iman tak ada, hati gelap. Hati gelap, walau baca Quran, Quran tu cahaya. Tak nampak perintah Allah tu. Apa Allah mahu tu tak nampak. Nah, baca je, tak nampak. Sebab mata hati buta. Buta sebab cinta dunia. Cinta dunia dah ada sebab tak nak bayar sedekah, tak nak korban harta diri untuk ajak manusia kepada Allah. Tak mau bagi fakir miskin. Itu tak mau. Harta mau, rumah mau besar, kereta mau besar. Nah, semua mau bergaya. Lepas tu cakap agama pandai. Nampak? Hari ni kalau kita banyak bagi sedekah untuk dapat nama, sedekah kita sama macam sedekah orang bukan Islam. Tak diterima. Kalau kita banyak bagi sedekah untuk nama, nah, kata Allah, sedekah tu sama macam orang bukan Islamnya. Atau kita bagi orang miskin dengan dituruti percakapan yang menyakiti. Apa kita bagi tu sama macam orang bukan Islam yang bagi nama, bagi sedekah untuk nama. Jadi tuan-tuan yang mulia ini kita tak tahulah niat satu orang yang bagi sedekah tu sama ada untuk Allah atau untuk nama. Tetapi Allah tahu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita belanja harta diri untuk mengajak manusia kepada Allah. Bagi harta diri, nyawa. Ini kita tak nak buat. Kerja tu pun kita tak buat, mana nak bagi harta diri. Allah SWT kata, siapa yang membelanjakan harta diri dia di jalan aku, itu waktu susah atau senang. Bukan senang aja, waktu susah atau senang. Mereka itulah orang yang takwa. Jadi kita tak mau belanja harta. Masa senang pun tak nak, masa susah pun tak nak. Bagaimana cinta dunia mau keluar, bagaimana cinta Allah mau masuk. Mereka yang belanja untuk dapat nama ni, dia orang tak buat kerja dakwah. Kerja yang mana dia dapat susah dengan belanja tu tak nak dia. Dengan belanja dia dapat nama tak? Itu orang tak ada iman. Orang sama dengan orang bukan Islam. Jadi tuan bapa sekalian, hari ni apa yang Allah mahu pun tak tahu. Apa yang Allah tak mahu pun tak tahu. Lepas tu nak jadi kekasih Allah, memang tak boleh lah. Jadi maksud hidup kita pun tak tahu. Ya, satu wang pun tak tahu. Tak pernah sebut pun. Maksud hidup kita sebenarnya jadi kekasih Allah. Nah, maksud hidup kita. Kerja dakwah ni bukan maksud. Dia adalah perintah Allah yang kita kena buat untuk mencapai maksud. Maksud kita jadi kekasih Allah. Ini tak tahu. Banyaknya maksud nak dapat pahala masuk syurga. Saya beragama bukan saya nak masuk syurga, selamat neraka. Macam Yazid beragama. Untuk apa? Syurga. Untuk masuk syurga. Ini beragama nak selamat dari neraka. Bukan itu. Itu janji Allah, bukan janji Allah. Allah akan bagi kalau kita
jadi kekasih dia. Itu janji dia. Kita tak boleh beragama untuk dapat janji, untuk masuk surga, selamat dari neraka. Kita beragama untuk satu je niat, untuk buat Allah suka. Sampai kita jadi kekasih Allah, itu maksud. Itu sebab Allah bagi tahu, jadikanlah aku maksud, jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasih. Kalau kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Kalau kamu hilang aku, kamu hilang segalanya. Maksud dah tak ada. Jadi jalan untuk itu kena tahu apa Allah mau. Berbuat seperti mana Allah mau. Untuk tahu tu kena baca Quran dengan iman. Kalau baca Quran dengan tidak ada iman pun tak tahu juga. Jadi perintah pertama selepas mengucap, belum lagi baca Quran, kena buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan korban harta diri. Bukan macam Yazid, dengan tak nak korban harta diri. Dia nak buat sikit-sikit macam Sufyan, tak jadi. Kenapa Allah mahu kita korban harta diri, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Supaya cinta pada diri, cinta pada harta keluar daripada hati kita dan cinta pada Allah masuk. Ini kita tak buat, Allah tak masuk. Bila Allah tak masuk, dunia lebih pada Allah, mana nak ikut perintah Allah, mana nak tahu apa Allah mahu. Jadi kita tak baca Quran kalau kita iman tak ada. Sebab itu Umar radhiyallahu kami belajar iman, baru belajar Quran. Iman dulu mau belajar. Ini tak, memulanya belajar Quran dengan hati dunia penuh. Macam Samad, belajar Quran hati penuh dengan dunia. Mana nak nampak? Khatam Quran dah khatam dah. Jadi sebenarnya kita akan dapat faedah dari Quran bila iman ada. Kita dapat faedah dari semayang bila iman ada. Kita dapat faedah dari apa pun amal kita, bila iman kita ada ke tahap yang mana Allah mahu, kita dapat ikhlas. Dan kita dapat ihsan, kita dapat ihtisab. Kalau iman tak ada macam Hanzalah, hari ni semayang pun tak boleh jaga. Betul atau tidak? Dulu dia bukan boleh jaga semayang, dia dunia kurang sikit. Sekarang dunia dah banyak, tambah lagi cinta dunia, iman yang ada pun keluar. Nah, Quran tak baca, iman tak ada, jadi apa jadi? Tahu dunia aje lah. Bila kita tahu dunia ni, makna kita tahu apa kita mahu. Lagi bini mahu, anak mahu. Itulah, itu nama dunia lah. Itu bukan agama tu. Agama ni kalau nak datang, kita kena tahu apa Allah mahu dan berbuat seperti mana Allah mahu. Untuk tahu tu, pertama hati mau bersih. Sebab itu perintah pertama, tak baca Quran selepas mengucap. Keluarkan cinta dunia daripada hati dan masukkan cinta Allah dengan buat kerja. Sebab dia kerja mengajak manusia kepada Allah. Dia orang tak tahu ni. Tak ada siapa kat dunia tahu. Sebab itu tak ada siapa kat dunia iman kuat. Terus-terus pergi mengaji, iman tak ada. Hantar anak madrasah, iman tak ada. Hantar anak pergi Mesir, iman tak ada. Lepas tu jadi ustaz, mana nak tahu apa Allah mahu? Dan tentu tak berbuat seperti mana Allah mahu. Orang panggil alim ulama. Ulama apa? Alim apa? Tak tahu apa Allah mahu, itu bukan alim. Tak berbuat seperti mana Allah mahu, itu bukan ulama. Sebab orang yang tak tahu apa Allah mahu, tak berbuat segala macam, takkan dapat Allahnya. Takkan jadi kekasih Allah, takkan masuk syurga. Selamat neraka tak. Jadi jangan buat atas apa yang Allah janji. Niat bukan untuk janji dapat apa Allah janji. Kita tahan Allah untuk suka Allah. Macam mana nak dapat tu? Bila Allah ada dalam hati, dunia keluar.
Jadi dunia ni bukan nak merampas dunia. Duduk dalam dunia ni bukan nak dapat cinta dunia. Macam Hanzalah, bukan nak dapat cinta dunia. Kalau kita duduk dalam dunia ni nak dapat cinta dunia, itu bukan maksud itu punah. Itu bukan maksud, itu bertentangan maksud. Nak dapat cinta dunia. Orang hari ni ingat dia dapat cinta dunia, dia selamat kat dunia. No. Mungkin tak ada selamat kat dunia, tak selamat kat akhirat. Siapa yang dapat dunia dalam hati dia, dia gagal di dunia, gagal di akhirat. Orang yang selamat di dunia dan akhirat ni orang dapat Allah je. Sebab Allah memiliki dunia dan memiliki akhirat. Kalau kamu tak nak Allah, nak dunia, ambil lah. Kamu takkan senang. Kamu nak, ambil lah. Tak ada siapa boleh tahan. Kalau Rasidi nak dunia, ambil lah. Nak, ambil dah. Tapi dunia tu takkan dapat. Bahagia tu takkan dapat di dunia dan di akhirat. Allah dah bagi tahu kalau kamu nak selamat dunia akhirat, dapat aku. Aku memiliki dunia tu. Kau nak kerajaan, aku memiliki kerajaan. Kau nak kemuliaan, aku memiliki. Kau takkan dapat kalau kau tak dapat aku. Macam Yazid ni. Takkan dapatnya. Sebab Allah memiliki segalanya. Tak ada siapa memiliki langit, bumi, matahari, sihat, sakit, susah, senang. Semua dalam khazanah Allah. Allah yang berkuasa menentukan nak bagi senang kat siapa, nak bagi susah kat siapa. Sahabat radhiyallahu anhu bila dia di Badar, dia tawajuh pada Allah. Dia taat Nabi, menang. Di Uhud, dia orang langgar perintah Allah, nak dunia, tak ikut perintah Nabi, Amir tu, di Uhud kalah. Allah bukan ada kawan dengan sesiapa pun, Muslim ke tak Muslim, malah dengan amal. Lepas tu orang di Uhud, kenapa kita kalah? Kenapa Allah tak tolong kita? Untuk apa kita datang sini? Untuk mati ya? Allah bagi kalah sebab kamu tak ikut Allah, tak ikut Nabi, mana nak menang? Kalau kamu kalah, tentu sebab kamu langgar perintah Allah. Nama kamu Muhammad, kamu kalah dengan Vincent Tan. Sebab kamu tak taat perintah Allah, mana nak ber. Kamu pun sama, cinta dunia juga, buat benda buruk. Allah SWT buat sahabat mati 70 kat Uhud. Tapi dia masuk syurga lah. Yang mati orang kafir di Badar 70 masuk neraka. Jadi orang Islam yang benar-benar bertakwa, dia tak ada rasa kesal mati ke apa ke. Sebab dia berjuang untuk suka ke Allah. Yang kesal ni yang berjuang untuk dapat harta. Kat Uhud tak dapat harta, menyesal lah. Yang berjuang bukan untuk Allah, hasil marah lah sebab harta tak dapat. Tapi yang berjuang untuk Allah, apa perasaan nak marah pula? Mati ke, hidup ke, dapat harta ke, tidak ke, bukan berjaya. Yang berjaya, berjuang, mati untuk suka ke Allah. Itu. Sebab itu Allah buat di Badar menang, di Uhud kalah. Untuk Allah ajar mereka, niat mau betul. Berperang untuk dapat harta orang yang berdosa. Berperang untuk dapat nama orang berdosa. Berperang untuk membunuh orang kafir, berdosa. Berperang untuk suka ke Allah je. Baru sebenar-benar mujahid. Baru sebenar-benarnya adalah martyrs. Martyrs apa? Syuhada. Kalau tidak, evil doers, orang yang buat buruk. Kalau niat tak betul. Jadi orang yang boleh mati untuk suka ke Allah hanya orang beriman beramal soleh. Kalau tidak, mana yang berperang di Uhud, di Badar bukan beriman beramal soleh, mati mana boleh masuk syurga? Berjuang tapi beriman beramal soleh tak. Tentu niat tak betul. Terus-terus nak pergi Syria perang. Iman tak ada, apa tak ada, cuma dapat nama. Bukan jadi syuhada, masuk neraka. Okey.